Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Good morning juga. Terima kasih. Kita bersyukur hari ini dapat bersama-sama dalam satu sesi yang diilhamkan oleh kumpulan admin ya, grup Tukang Apa Hari Ini. Grup Tukang Apa Hari Ini, itulah grupnya dan akronimnya ramai orang debat, kita bincang kemudian. Jadi di sini nama saya Rahmat. Terima kasih kepada pengurusan dan tim daripada grup Tukang Apa Hari Ini bersiaran daripada page FB ya, Tukang Apa Hari Ini. Kami ni geng-geng tukang lah. Hari ini kita ada bersama dengan pengasas kumpulan grup Tukang Apa Hari Ini, Tuan Azhari Mat Yassin. Dia ada lagi beberapa lagi pengasasnya, kita akan introduce kemudian. Cuma di sini saya ingin memberi sedikit gambaran mengapa kita buat program ni ya. Sebagai asalnya ialah grup ini kepada kumpulan tukang-tukang DIY ya. DIY, ini bukan Mr. DIY ya, ini DIY ya, do it yourself. Itulah maksud DIY. Asalnya begitu, waktu COVID dulu kita semua macam-macam benda kena buat sendiri. Biasanya isteri suruh lah. Kali ni kita pun lama-lama lepas tu tukang-tukang expert pun masuk dalam grup, kongsi pengalaman. Terima kasih kepada semua yang menjadi seperti rujukan kepada orang-orang yang amatur ni. Seperti saya kira amatur jugalah ya. Jadi mereka ni jadi expert pula. Jadi dalam grup ni sangat bagus perkongsiannya dari segi tips ataupun kaedah-kaedah yang lebih baik dalam pengurusan bertukang di rumah sendiri pada asalnya ya. Alhamdulillah begitulah kedudukannya. Dan kenapa kita buat sesi ni, sesi sembang santai ni diilhamkan juga kerana banyak pertanyaan dalam tu dan para admin dan expert ni semua dihujani dengan berbagai-bagai persoalan dan soalannya lebih kurang sama pun semua. Jadi elok pada satu ketika kita dah mula ini dengan kaedah online, ini kita dipaksa masuk IR 4.0, Industry Revolution 4.0, semua digital, semua online. Sekolah-sekolah pun online, sekarang tahfiz pun online juga, adalah. Jadi gitu kita buat sesi ini sebagai satu wadah perkongsian. Di luar sana sekiranya ada yang ingin bertanya soalan, boleh tulis kat komen tu di FB kita ya, FB Tukang Apa Hari Ini. Dan insyaAllah kita akan cuba terbaik untuk bersama-sama memberi sedikit jawapan yang kita tahu ya, begitu. Hari ini ya, istimewanya hari ini ialah kita ada Tuan Azhari Mat Yassin ya. Azhari Mat Yassin seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia ya, pensarah dalam bidang seni bina. Beliau antara yang mungkin antara yang terbaik dalam grup ni yang boleh beri kita sedikit gambaran. Mungkin cerita sedikit pada asalnya kumpulan ini apa, seperti saya sebut tadi, mungkin ada lebih detail. Dan yang kedua nanti ada antara persoalan-persoalan yang telah ditanya tu berkaitan dengan mulalah ada yang berkongsi pelan-pelan rumah dalam berbagai bentuk lah. Ada yang pelan rumah yang single, ada 2, ada 3, ada yang deret, ada yang banglo, macam-macam. Jadi di sini kita akan ada sedikit gambaran berkaitan prinsip asas pengenalan kepada reka bentuk ruang dalam rumah. Itu tujuan kita hari ini. Jadi dengan tidak membuang masa lagi ya, kita serahkan kepada pengasas, salah seorang pengasas grup Tukang Apa Hari Ini ya, grup TAHI. Saya dah sebut dia punya akronim pun, saya dulu later mungkin kita sebut. Jadi saya akan serahkan kepada Tuan Azhari yang untuk memperkenalkan diri dan juga memberi sesi pertama untuk kita hari ini. Dipersilakan Tuan Azhari. Silakan. Okey, terima kasih Abang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana hadir dan menonton cerita kita pada hari ini, sembang-sembang santai kita pada hari ini. Nama saya ialah Azhari Mat Yassin dan saya adalah seorang pensyarah di Jabatan Seni Bina di Universiti Teknologi Malaysia. Saya dah mengajar lebih kurang 18 tahun, almost masuk 19 tahun, mengajar future architects dekat Malaysia ni, macam mana nak design dan sebagainya. Tapi selama ni saya selalu sembang pada orang-orang yang memang nak belajar jadi arkitek, orang yang nak belajar pasal design, orang yang nak bina rumah dan sebagainya. Cuma tahun ni saya berpeluang bila kami secara tak sengaja form grup Tukang Apa Hari Ini ni, secara tak sengaja ketika PKP.
saya dapat berkenalan dengan ramai orang yang sebenarnya nak buat rumah tapi tak tahu langsung pasal filosofi di sebalik membuat rumah, teori-teori buat rumah. Dia just tahu saya ada tanah sekeping dekat kampung, saya nak buat rumah, saya ada bajet adalah dalam RM50,000, boleh tak buat rumah? Itu je yang dia ada. Jadi pada saya, pada kami yang arkitek ni, itu tak cukup tu sebenarnya. Kita perlukan lebih banyak information lagi. Dan yang menariknya, kebanyakan information ni datang daripada audience, daripada tuan tanah tu sendiri. Antaranya kita nak tahu berapa ramai orang anak yang ada, berapa lelaki, berapa perempuan, apa habit, apa behavior, macam mana cara pakai rumah, apa nak buat kat rumah tu. Sebenarnya banyak, sangat banyak perkara yang perlu diambil tahu oleh seseorang yang baru nak buat rumah dia sendiri. Jadi tujuan kita buat sesi sembang santai hari ini adalah untuk sembang apa yang ada, apa yang boleh buat secara santai lah. Maknanya kalau anda semua ada apa-apa soalan nak tanya, nanti boleh tanya dekat Facebook, nanti Abang Rahmat akan pass kepada saya dan kita akan sembang. Jadi sedikit sebanyak itu adalah konteks perbincangan kita pada hari ini. Benda yang saya nak sembang ni sebenarnya nak kata 1% daripada architecture pun tak cukup sebenarnya, pasal antara nota-nota yang saya buat ni adalah subjek yang saya ajar dalam masa satu semester. Jadi untuk kompreskan dia kepada 1 jam, rasa-rasanya macam impossible. Abang Rahmat sendiri pernah mengajar, saya percaya dekat UM, bang. Ya betul. Tapi Tuan Azhari ni kira superhero lah. Memang tahu ini memang tak boleh penuh dekat dalam satu jam punya apa ni, 1 jam punya lecture. Jadi tak apa, kita kompreskan, kita sembang secara santai seberapa mudah yang boleh, supaya kita jadikan dia satu pengisian yang hopefully beneficial lah, yang mendapat kita boleh dapat benefit daripadanya. Okay, so saya pass kembali kepada Abang Rahmat. Terima kasih Tuan Azhari, terima kasih atas perkongsian tersebut. Itu sedikit berkaitan dengan bagaimana grup ini terbentuk ya. Semuanya itu dengan hikzin ya, dengan hemah yang ada, suasana dan juga waktu seperti pandemik yang berlalu ni, ada banyak hemah ni, antaranya inilah. Dan di sini dilihat sebagai satu, mungkin dari sudut kita, memasyarakatkan lagi sesuatu ilmu itu yang sebelum ini hanya mungkin kepada golongan tertentu sahaja. Di sini kita berterima kasih kepada individu dan juga mungkin ada yang lain-lain di luar sana mungkin sanggup berkongsi di masa depan ilmu-ilmu yang boleh memberi kemudahan, memberi manfaat kepada masyarakat, terutamanya yang ingin membuat hands-on work itu sendiri. Dan kalau tak boleh tu jangan pandai-pandai lah. Itu juga banyak nasihat dalam grup tu pandai-pandai cuci aircon pakai apa-apa tapi tak tahu nanti cepat rosak, contoh. Jadi di sini terima kasih dan sebenarnya admin dia ada ramai lagi. Jadi mungkin dari masa ke semasa, dan kalau katalah permintaan di luar sana tu bagus, jadi situ kita mohon maklum balas dari kalangan ahli-ahli kumpulan yang mungkin mendengar sisi ini dan ingin memberi maklum balas, dipersilakan. Kita mungkin akan ambil lebih ramai lagi di masa depan untuk bersama-sama kongsi berbagai-bagai tips dan berbagai-bagai bidang ya. Dalam tukang ni, bukan tukang rumah je, mungkin ada tukang motor, tukang kereta, tukang masak kot, tak tahulah, mungkin ada grup lain tukang masak tu kan. Mungkin tukang makan mungkin ada, tukang makan. Jadi contohlah, saya joke ya, minta maaf. Mungkin ada lagi yang pandai repair kereta sendiri yang mungkin nak kongsikan ada perkara tertentu, itu kita akan cuba grow ya masa depan. Dan seperti hari ini kita ada spesifik topik yang Tuan Azhari nak sebutkan. Nanti lepas ni kita serahkan semua skrin ni semua kepada Azhari supaya ada juga perkongsian ya, yang ini ilmu-ilmu yang insya-Allah memberi berkat dan manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi macam disebut, ada apa pertanyaan sila tanya dalam FB. Cuma saya nak pesan lah, kalau boleh tulis tu jangan bahasa WeChat yang saya kurang faham. Saya ni dah agak berumur, jadi bahasa-bahasa yang sebaik boleh bahasa Melayu yang betul ataupun bahasa Inggeris yang betul, campur-campur pun tak apa. Itu saja. Mungkin saya serahkan semula kepada Azhari. Mungkin Haziq boleh feature on Azhari saja untuk sesi seterusnya. Dipersilakan Tuan Azhari sekali lagi. Okay, terima kasih Abang Rahmat.
buat share screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya juga nak memperkenalkan, memberi sedikit background lah tentang grup Tukang Apa hari ini. Kami pengasas utama ada 3 orang. Saya, Dr. Caku Kamarul Arifin, Dr. Kamarul Arifin dan juga saudara Afiq. Jadi kami 3 orang lah yang start, kemudian ada barisan moderator yang ramai-ramai kami semua mengalu-alukan anda untuk join grup Tukang Apa hari ini. Dan hopefully kita ada, selepas kita buat sesi sembang santai pertama ni, nanti kita boleh ada sesi-sesi lain. Maknanya macam Abang Rahmat sebut tadi, kalau ada tukang motor nak sembang pasal teori-teori di sebalik nak servis motor, macam mana nak repair, tukar exhaust sendiri ke apa, nak bikin-bikin ke, hopefully yang legal, kita boleh buatlah satu sesi, kita buat sembang santai 2, repair atau bikin motor anda sendiri, atau macam mana nak repair tayar basikal yang rosak, atau macam mana nak turap tanah yang dekat, turap jalan dekat depan rumah yang berlubang-lubang tu. Any part, sebarang apa-apa bahagian yang kita nak, kalau kita mempunyai kepakaran, kami ada alukan, nanti kontak saja saya ataupun admin dan moderator lain. Nanti kita boleh aturkan sesuatu sesi perkongsian yang hopefully akan membantu kawan-kawan kita, members dekat dalam grup Tukang Apa hari ini. Okey. Jadi kita teruskan kepada session ni. Sebenarnya saya ada 2 bahagian dalam kita punya sesi hari ini. Bahagian pertama, hopefully singkat saja, dalam 10 minit saya nak terangkan sedikit sebanyak asas tentang designing a house atau cara nak mereka bentuk rumah anda sendiri. Ada banyak benda dekat dalam design sesebuah rumah yang sebenarnya perlu dititik beratkan oleh homeowner, oleh designer dan sebagainya. Tapi saya faham bahawa ramai orang tak belajar bidang ni, tak belajar bidang seni bina, tak belajar arkitektur, tak belajar design. Jadi ada banyak kesilapan yang memang kita dah nampak daripada awal. Bila kami cuba nak tegur, ada orang dengar, ada orang tak nak dengar. Jadi kat sini hopefully dalam perkongsian ni kita belajar teori dia sikit-sikit for free. Ini ilmu yang for free. Belajar dia sikit-sikit, dan kalau ada yang tak kena, tak ngam, boleh tanya. Kalau tak faham, kita akan ulas dan kita akan develop kita punya pemahaman beramai-ramai. Okay? Jadi the first thing yang kita kena tahu ialah dalam aspek reka bentuk rumah ni, kita ada, ini in general, kita ada brief, okay? Kita ada budget, kita ada isu pasal masa, legality, kemudian kita ada jangkaan which is expectation daripada homeowner itu sendiri, dan akhirnya quality. Okay. Jadi brief ni maknanya daripada awal kita nak buat rumah ni untuk apa, untuk siapa, adakah rumah ni untuk kita sahaja, kemudian kita nak duduk kat dalam tu sampai kita tua, sampai nak bersara, atau adakah ni rumah yang kita nak sewakan, nak jadikan homestay, nak make money out of it, dan sebagainya lah. Kita akan tengok berapa orang yang akan tinggal dekat dalam rumah tu, adakah dia akan tinggal dalam tempoh masa yang lama, atau adakah dia sekadar penyewa sahaja. Dan budget of course ada antara benda yang paling penting sekali bila you nak buat design rumah. Contohnya, kalau duit you ada RM50,000 versus duit yang ada RM100,000, apakah beza rumah yang you boleh dapat? Kalau kita nak buat sebuah rumah teres, sebuah rumah banglo berharga RM50,000, ia mungkin kita boleh kategorikan sebagai rumah kos rendah. Tapi kalau kita double the budget, RM100,000, dia tak semestinya akan menjadi sebuah rumah kos tinggi. Okay? Ini kerana apa yang menentukan dia kos rendah ataupun kos tinggi adalah bergantung kepada apa yang kita buat dekat dalam tu. Okay? Apa yang kita invest. Adakah kita menggunakan struktur yang lebih kukuh, adakah kita menggunakan bumbung jenis baru, atau adakah kita mempunyai sun shading device atau any peralatan kinetik yang boleh membantu rumah kita untuk respon kepada climate dan sebagainya. Ia juga kita juga akan sembang pasal sedikit sebanyak pasal masa, kos pembinaan. Okay. Biasanya kalau dekat dalam grup tukang ni, orang selalu tanya,
berapa lama nak siap rumah tu. So rumah boleh siap dalam masa 3 bulan ke 6 bulan biasanya. Tetapi apa yang orang selalu tak faham ialah proses sebelum pembinaan tu sebenarnya panjang. Okay. Contohnya kalau kita nak buat design consultancy, kita nak buat drawing dan sampailah kita nak buat submission, itu sahaja boleh makan sampai 3 bulan. Okay. Bukan bermakna bila kita dah ada RM50,000 atas riba, besok boleh terus pecah tanah. Tak semestinya. Kita kena dapatkan kelulusan, kita kena buatkan submission dan sebagainya. Dan ini adalah antara benda yang ramai orang tak nampak. Dia just, saya ada duit sekarang, saya tahu besok tukang datang pecah tanah. Wah, tak boleh lah macam tu. Okay, first sekali kita kena dapatkan kelulusan, kita kena submit, kita kena banyak preparation yang nak kena buat. Kita tak boleh terus jump in dan terus bina rumah tu macam yang kita nak. Okay, proses dia agak panjang. Kemudian bila kita buat submission, we need to talk about legality. Okay, ini adalah pematuhan undang-undang. Okay, kalau kita buat rumah, kita ada planning permission, okay, kebenaran merancang yang kita perlu dapatkan daripada majlis, daripada pihak berkuasa tempatan. Because kita kena faham dekat Malaysia ni, pihak berkuasa tempatan ni memang ada kuasa untuk membentuk undang-undang kecil dia sendiri. Jadi mereka ni, contohnya kalau di JB, dia boleh buat undang-undang dia sendiri. Kata contoh dia kata tak boleh bina rumah 3 tingkat dekat lot 2 tingkat. Tapi dekat Kuala Lumpur dia berbeza. Ada certain lot yang dikata kalau lot tu specify sebelum ni 2 tingkat, dia boleh jadi 3 tingkat. Kalau lot 3 tingkat, dia boleh jadi 4 tingkat dan sebagainya. Jadi ada perbezaan undang-undang dari satu local authority, pihak berkuasa tempatan, dengan satu lagi pihak berkuasa tempatan yang lain. Okay, jadi yang ni kita kena faham tentang legality lah. Dan setiap mereka ada requirement berbeza. In fact, hukuman pun boleh berbeza. Ada local authority yang kata kalau awak buat silap, denda. Okay, kalau awak bina tapi tak ikut requirement, kena denda. Satu lagi local authority kata denda dan roboh. Sudah. Jadi kalau kita duduk berjiran sebelah-sebelah, kita tahu orang ni sebelah ni dekat Shah Alam, sebelah ni dekat Kelang. Dia tengok Kelang okey je, kenapa Shah Alam tak boleh? Okey, ini kerana ia semua bergantung kepada authority masing-masing. Kemudian jangkaan. Okey, ini expectation. Kalau awak ada RM50,000 nak bina sebuah rumah, apakah expectation yang awak patut ada? Okey. So tak boleh, kita tahulah kalau RM50,000 tu sangat-sangat rendah dia punya cost. Okey. Saya kategorikan sebagai apa? Ultra rendah kot. RM50,000 ni kira bikin sendiri, tak bayar tukang, tak bayar apa, just buat sendiri, susun bata sendiri dan bina rumah tu dengan kudrat masing-masing. Yang ni RM50,000. So kalau expectation bila bikin sendiri, maybe ada bricks yang tak tersusun rata. Tengok dekat you punya dinding pun nampak macam tak smooth. Kalau pasang pintu pun ada yang ketat, ada yang longgar. So itu adalah expectation kalau kita ada budget yang rendah. Dan kalau kita ada budget yang tinggi, macam 1 juta for example, dan apakah expectation yang kita patut ada? Okay. Dan kemudian dia relates kepada yang keenam, quality. Okay. Outcome dia, apa quality yang kita nak. So kalau saya dah bayar tukang 1 juta, saya expect pintu saya smooth. Okay. Buka tak ada bunyi-bunyi tu. Okay, bila tutup cantik, smooth je. Kedap udara. Tak nak ada bunyi-bunyi macam gedegang, macam rumah-rumah orang lain. Nak ada something yang special. So those are the kind of things, quality yang kita nak. Kadang-kadang kita boleh cakap, saya dah specify pada tukang, saya nak lantai marble daripada Italy. Okay, tukang tu bawa marble daripada Italy, tapi cara pasang dia salah. Okay. Ini juga adalah talking about jangkaan, expectation dan quality yang you akan terima. Kalau you bayar RM100,000, mungkin tukang tu punya quality agak rendah dan terterimalah kalau dia pasang marble daripada Itali tu macam comot ataupun tak rata dan sebagainya. Tapi kalau you bayar dia 1 juta, mestilah kita expect something yang perfect. Tidak ada sharp edges, semua smooth, semua ada rounded corners, okay, yang mana kita takkan rasa tajam lah pada lantai tersebut. Jadi ini adalah antara benda-benda yang kita patut tahu. Kita patut tahu, kita patut sedar dan sebagainya. Okay. Seterusnya,
dalam ni saya hanya fokus kepada dua part saja, because tadi kalau kita nak cerita sampai kualiti dan jangkaan tu sebenarnya panjang kita nak sembang. Okay, so kita akan cerita pasal secara mudah, brief saja. Kita sembang pasal pengguna. Okay, macam saya sebut tadi, pengguna siapa, berapa orang yang akan pakai dekat dalam rumah tu. Okay, contohnya dekat sini jumlah pengguna maybe 6 orang. Okay, kita isteri dengan 4 orang anak, atau 3 orang anak dengan seorang ibu contohnya. Jadi 3 generasi dekat satu rumah. Ini semua akan produce different kinds of design. Okay. Cara dan habit penggunaan ni satu benda yang ramai orang tak fokus on. Bila dia nak buat rumah, dia just cakap saya nak ruang tamu. Okay. Tapi bila saya tanya, bang, ruang tamu tu nak buat apa? Dia cakap nak duduk-duduk, kemudian nak tengok TV, kemudian kalau ada orang datang, dia boleh duduk kat situ. So dekat sini saya selalu cakap ruang tamu dengan ruang keluarga tu adalah dua ruang yang berbeza sebenarnya. Cuma dalam planning dekat Malaysia ni, kita terikut-ikut dengan cara barat. Dia panggil living room. Okay, living room adalah satu ruang yang mana diorang boleh buat aktiviti keluarga, dan kalau ada tetamu datang, dia boleh duduk kat situ bersama-sama dengan keluarga. Tetapi di Malaysia kita ada sedikit perbezaan in terms of privacy. Jadi bila ada tetamu yang orang yang kita tak kenal datang, anak-anak dan mungkin isteri akan duduk di belakang, dan hanya ketua rumah sahaja yang akan deal dengan tetamu tersebut. Hanya kalau tetamu tu adalah keluarga, sebahagian daripada keluarga, extended family, barulah kita gaul ramai-ramai. Jadi kenapa kalau you ada peluang untuk buat dua ruang berbeza, kenapa gabungkan, asingkan? Okay, ruang tamu lain, ruang keluarga lain. Jadi ini adalah aspek cara dan habit penggunaan setiap orang yang actually berbeza antara satu sama lain. Okay. Jadi antara lain ialah keperluan fizikal dan anthropometrik. Ini kita sebagai manusia. Yang ni sebenarnya Dr. Kamarul Arifin is an expert on universal design, yang mana dia akan cater untuk keperluan OKU. Contohnya kalau ada siapa yang mengalami kecacatan anggota, terpaksa duduk atas wheelchair, kita perlu consider dia punya keperluan fizikal dan anthropometrik. So kalau dah ada atas wheelchair, dah tentu tak boleh nak capai barang-barang dekat rak yang tinggi. Jadi semua design rak dalam rumah tu dia rendah-rendah saja, supaya tuan rumah bolehlah ambil buku, ambil pinggan mangkuk dan sebagainya. Tapak ni sebenarnya banyak sangat cerita. Lokasi dan keluasan tapak, ramai orang share dekat dalam grup tukang. Dia kata, saya ada tapak lidi, apa yang boleh buat kat ni? Bila saya tengok tapak lidi tu memang kecil, tapi bila kita ukur betul-betul, sebenarnya actually dia luas. Okay, luas pasal dia cukup untuk buat satu rumah teres, dan kita boleh buat rumah teres yang panjang dan sebagainya. So ada opportunity, dan yang ni tak semestinya kita kena buat semua rumah menghadap ke jalan raya. Ini orientasi dan konteks. Ramai orang selalu cakap rumah mestilah menghadap jalan raya. Tapi kalau awak tanya pada kami arkitek, saya cakap tak ada rules yang kata rumah mesti menghadap jalan raya. Nak menghadap belakang lah. It's okay. Nak menghadap matahari pun boleh, menghadap kiblat pun boleh, macam-macam boleh. Okay, especially kalau kita ada tanah kita sendiri yang luas. Ya, kita tak perlu macam sekarang ni, macam rumah saya ni, duduk rumah teres. Memanglah kena menghadap jalan, pasal kami duduk rumah teres. Simple access, ya. Tapi kalau awak ada rumah sendiri, kan? Awak ada tanah sendiri yang terbuka, tak perlu rumah tu menghadap jalan raya. Kita bagi bontot rumah tu kat jalan raya. Contohnya dapur, okey? Biar dapur menghadap jalan raya. Kenapa? Pasal jalan raya ni bising. Budak-budak merempit waktu malam, lori jalan dan sebagainya. So kita nak ruang tamu, tempat yang kita nak duduk, lepak, tengok TV tu, tidak diganggu oleh bunyi-bunyi macam tu. So kita menghadap belakang dengan bunyi-bunyi burung, dengan bunyi unggas dan sebagainya. So barulah relax macam tu. Jadi ini adalah antara benda-benda yang ramai orang tak fikir. Okay? Dan hari tu kita ada seorang kawan yang share dekat dalam grup pasal rumah dia sebelah sungai, tapi rumah dia menghadap jalan raya. Dia membelakangkan sungai. Kenapa membelakangkan sungai? Kalau saya dapat tapak tu, rumah saya akan menghadap sungai. Okay? Biar bontot rumah tu menghadap ke jalan raya, tak apa. Okay? Bukannya orang je kat jalan raya nak komplain, kenapa aku nampak bontot kau? Tak ada. Okay? Yang penting kita yang duduk rumah tu, kita yang kena happy. So itu akan relate kepada konsep dan
konsep, gaya rupa, reka bentuk rumah kita lah, kesesuaian dengan konteks. Ini hari tu kita ada sembang kan, rumah kat Malaysia tak patut ada flat roof, okay, flat slab. Saya setuju, saya sangat setuju. Rumah kat Malaysia memang tak sesuai. Dan kalau nak buat juga flat slab, kena ada waterproofing, berlapis-lapis, kena make sure semua corner-corner kecil-kecil tu semua telah di seal elok. Okay? Dan ini adalah satu isu yang mana developer fikir itu adalah style yang menarik. Dan bila diiklankan dengan rumah yang cantik, dengan gambar, dengan visual yang hebat, ramai orang terpesona dan mereka pun fikir, oh maybe itulah design yang cantik sekarang ni. Tak, cantik tak semestinya functional, cantik tak semestinya sesuai. Okay, so ini benda yang kita kena tahu. Then budget, of course, selama ni kita bincang dekat dalam group hanya kos barang, kos binaan, okay, transport ke lokasi, jenis binaan, ini saja yang kita fokus on. Tapi kita tak tengok benda-benda lain macam kos upah. Okay, kos upah, kontraktor, jurubina, tukang. Kemudian kita kena tengok kualiti hasil kerja, kepakaran, warranty, jaminan dan sebagainya. Dan satu lagi yang memang orang selalu tak tengok langsung ialah kos konsultansi. Okay, arkitek, orang yang design yang akan buat drawings dan akan meluluskan, akan apply kelulusan dekat PBT, dia akan submit ikut requirement bomba, rancangan dan sebagainya. Juru kubahan, orang yang akan calculate the entire cost of pembangunan kita. Jurutera yang akan make sure structure kita structure kita boleh bina dan kekal selama 100 tahun dan sebagainya. Dan ini adalah kos-kos sebenarnya yang kita perlu concern about. Okay? Jadi ramai orang tanya, antara soalan paling popular, berapa kos nak bina rumah ni? Kalau saya ada tanah sendiri, saya dapat tanah pesaka, saya ada duit dalam bank dalam 100,000, apa rumah yang saya boleh buat? Okay, sekarang ni saya cadangkan anda semua download, cari this document, okay, JUBM, Jabatan Ukur Bahan Malaysia. Ukur bahan ni orang yang basically macam accountant lah. Dia accountant kepada dalam bidang mereka adalah accountant dalam bidang built environment, okay, dalam binaan dan sebagainya. Dia orang lah accountant, dia akan jaga cost, auditing dan sebagainya. Okay, dia dah publish benda ni, so anda boleh download online. Saya tak pasti ada bahasa Malaysia punya ke tak, tapi insyaAllah mesti ada lah. Okay. Kalau kita tengok dekat dalam ni, dia ada bagi construction cost data. Okay. Anda boleh lihat ni construction cost for Kuala Lumpur, construction cost for Johor Bahru dan sebagainya. Dan dia akan bagi some sort of guideline kepada anda untuk estimate berapa agak-agaknya kos yang anda nak buat. Jadi, ini saya ambil construction cost, okay, kos pembinaan di Johor Bahru. So, okay, ini tidak termasuk cost consultant. Ini hanya binaan tu sendiri dengan servis, maknanya tukang dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok yang paling murah lah, low cost housing. Low cost housing, cost per meter persegi ialah 450 ke 550 ringgit. Okay, kat sini dia pakai metrik. So, anda pandai-pandai lah, kalau siapa yang dah biasa pakai kaki persegi tu, convert lah. Kemudian kos dia lebih kurang RM550 total, termasuk dengan upah dan sebagainya, RM555 ke RM695. So pada dasarnya sebuah rumah lebih kurang 75 meter persegi, okay, kita akan dapat kos lebih kurang RM52,000. Okay, kalau kita pakai dekat sini. Ini tak termasuk consultant. So consultant, submission dan sebagainya probably another 10,000. So total lebih kurang RM62,000. Okay, tu 75 meter persegi. So kalau anda buat rumah anda besar sikit macam 100 meter persegi dan kita darabkan dengan 695, you get 69,000. So that's about 70,000 lah. Okay, ini kos yang kita boleh gunakan. Jadi sekiranya anda ingin melibatkan diri dalam membina rumah anda sendiri, cara nak estimate, dia tengok kat sini. Okay, kita agak-agak cost dia ikut negeri lah. Okay, pasal different negeri dia ada different ceiling. So macam Kuala Lumpur of course adalah yang paling tinggi lah. Okay, cuma data ni dia bagi dalam bentuk bandar-bandar lah. Dia tak ada bagi data untuk luar bandar, ada ke tak?
tak ada kot. Tapi at least kita tahu ini kira macam upper end lah. Maknanya ceiling, harga ceiling kepada kos binaan tersebut. Okay. Ini adalah some images daripada kawan saya, Razman. Dia tukang di Pahang. Okay. So ini adalah rumah kos rendah. Okay. Ada 2 unit kat sini. Ini rumah kos rendah. So kalau kita tengok ni, ini adalah compliant kepada data yang saya tunjukkan tadi lah. So kalau anda ingin melihat apakah kos rendah, yang kita tengok macam ni lah lebih kurang kos rendah. Ini pun kos rendah, simple construction, simple material, very straightforward layout, okay? Dan tak ada benda-benda yang gedik-gedik, gada-gada nak tambah kan. Okay. So kita boleh bina, masih boleh bina ni, okay? Dan ini adalah kos sederhana. Bila kita dah ada perlukan specialized skills, yang mana kita nak ada tukang yang boleh bina perfectly dekat bahagian atas ni, okay? Dengan specialist tukang, tengok macam mana dia pasang, smooth dan sebagainya. Yang ni dah mula memerlukan specialist tukang. So dia masuk dalam kos sederhana. Okay. Kemudian kita ada kos tinggi pula. Yang ni dah kira level atas lah. Ini dah kira level-level almost level kayangan. Okay. Jadi ada banyak material specialist yang material special yang digunakan. Of course dia tak ada cerita lah specifically apa yang dia letak dekat dalam ni. Okay. Sama juga macam ni. Ini semua dah kira kategori kos tinggi. So ini hanya untuk memberikan gambaran kepada kita macam manakah, apakah kita punya expectation kos rendah, kos sederhana dengan kos tinggi. Okay. Jadi dalam aspek reka bentuk ruang ni, kita ambil contoh, okay, rumah banglo 1 tingkat, 6 orang. 3 bilik tidur, 2 bilik mandi. Jadi kita nak tengok, okay, because selepas ni kita akan masuk ke bahagian kedua, okay, yang mana saya akan tunjukkan sedikit sebanyak menggunakan SketchUp. Bilik tidur utama, apa yang kita nak kena ada? Katil kelamin, okay, queen size. Kadang ada orang nak king size, that's okay, it's your choice. Kita ada almari besar untuk husband and wife, okay. Kita tak boleh, atau mungkin husbandnya kecil je, wife dia besar, okay. So itu ikut pilihan masing-masing. Meja solik kena ada. Ruang solat untuk make sure kita boleh solat dekat dalam tu, okay. Jangan design bilik tidur utama yang tak cukup ruang untuk solat, okay. Dan kita ada bilik mandi yang hopefully attached dengan master bedroom. Dan bilik tidur kita ada katil bertingkat dan almari untuk 2 orang, okay. Ada sama juga dengan bilik tidur ketiga. Dan kemudian kita tengok pada ruang-ruang lain macam ruang tamu. Okay, ruang tamu kita nak sembang apa? Okay, apa kita nak buat dekat ruang tamu? Kat sini saya tunjukkan aktiviti utama biasanya tak tengok TV. Siang semua orang pergi kerja, pergi sekolah, jadi tak ada orang dekat rumah. Jadi malam kita nak tengok TV. Nak tengok TV pun nak tengok TV sama-sama. Okay, bersantai bersama keluarga. Okay, main monopoli, main apa dan sebagainya. Ulang kaji pelajaran atau mengaji. And sometimes kita nak menyambut tetamu. Kemudian kita tengok pula ruang makan. Apa aktiviti yang kita buat dekat ruang makan? Makan bersama keluarga, dan paling jauh pun ulang kaji pelajaran. Kalau dulu dekat rumah saya, kami lipat baju. Okay? Lipat baju pun dekat ruang makan juga. Pandai-pandai lipat baju ramai-ramai dekat situ kan. Kadang-kadang lipat baju dekat ruang tamu, kadang-kadang dekat ruang makan. Okay? Jadi kita gunakan ruang yang ada. Dan dapur, persediaan memasak, preparation, simpan makanan, peti sejuk dan sebagainya. Dan aktiviti memasak itu sendiri, cuci pinggan dan pinggan mangkuk dan juga utensil, dan simpan utensil dan pinggan mangkuk, cuci baju dan sebagainya. Bila anda tengok ruang-ruang ni, kita tengok aktiviti dia, nampak macam dapur tu lagi banyak. Okay? Lagi banyak aktiviti dekat dapur berbanding dekat ruang makan. Tapi kalau kita tengok balik, kenapa ruang makan tu lagi besar daripada dapur? Okay? Kenapa kita tak design ruang ikut kesesuaian? Maksudnya kalau dapur tu ada banyak benda nak kena buat, kita make sure kita sediakan ruang yang sesuai pada dekat dapur tu. Jadi jangan fokus kepada ruang makan, buat ruang makan besar-besar, tapi makan sekali sehari. Bila? Dinner. Okay? Kenapa? Pasal tengah hari, breakfast semua orang pergi sekolah. Okay? Tengah hari semua orang kat sekolah atau kat tempat kerja, kat pusat tuition dan sebagainya. Petang baru nak balik, so barulah nak masak. Dan the only time semua orang makan sama-sama ialah ketika dinner. Jadi kat sini ada macam kita start to question lah, ruang yang paling tak digunakan,
tapi nak buat besar-besar. Perlu ke tak? Adakah kita boleh combine antara ruang makan dengan dapur? Adakah kita boleh combine ruang makan dengan ruang tamu? Atau boleh tak kita split ruang untuk tetamu tu dibezakan dengan ruang keluarga dan ruang makan? So selepas ni kita akan tengok my presentation dekat dalam SketchUp pula. Okay, so ini adalah bahagian pertama. So pas balik kepada Abang Rahmat. Abang Rahmat boleh? Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Azhari. Begitulah dia kalau kita dah bersama biasa menerangkan ilmu-ilmu yang nampak seperti ilmu yang payah tapi dia boleh terangkan dengan mudah. Itu sebenarnya bukan senang tu. Profesor je boleh buat macam tu kan. Lama-lama jadi profesor lah tu, insya-Allah, doa ya. Jadi untuk tadi kita dengar Tuan Azhari sebut jargon-jargon pun keluar tadi tu. Ada anthropometry tadi. Apa benda tu? Orang tanya anthropometric ni dinosaur jenis apa kan? Nanti lebih mudah nanti boleh terangkan sikit kan berkaitan dengan setiap mereka bentuk tu dia kena ikut pengguna punya ukur tinggi jari kan. Cuma kita dulu ingat orang ni sentiasa 6 kaki tinggi. Tidak, kalau Asia ni mungkin average dia bukan 6 kaki lah. Kalau dekat Finland ke, kat Germany tu mungkin kat sini mungkin kita anthropometri kita pun akan ikut suasana sosial budaya kita sendirilah. Kalau di sini mungkin kita nak design kindergarten. Kalau kindergarten furniture semua kecil-kecil. Semua itu lebih kurang begitu lah kot yang saya faham tentang anthropometri tu. Sikit-sikit pun saya tahu mungkin. Dan juga tadi ada sebut ukur bahan kita perlu, kadang-kadang terlupa. Dalam ini pun kita perlu ada yang disebut sebagai accountant untuk build environment. Dia kira tukang juga tu, by the way tukang kira lah. Jadi ukur bahan juru ukur bahan, quantity surveyor tu tukang kira. Tukang lah juga tu. So insya-Allah kita perlukan perkhidmatan mereka. Mungkin masa depan kita akan ada sesi dengan mereka yang kita boleh dan akhir kalam tadi kita tengok kalau kita buat rumah tu kena pastikan ruang. Kata tadi kalau ruang tamu tu sofa punya besar, beli yang Winchester yang besar tu, tapi ruang kecil je. Jadi kita kena ikut lah ukur baju di badan sendiri, ukur rumah di juga furniture sendiri. Dan juga kalau wardrobe tu besar, kena ingat wardrobe untuk kaum hawa tu kita lebihkan lah. Mungkin dia ada satu almari tu tudung. Itu tudung je satu almari, yang lain. Jadi contoh. Jadi saya sebenarnya tak nak lama lagi ni, saya akan semula kepada Tuan Azhari untuk ada bahagian dua kita ni sebenarnya lebih jitu. Mungkin kita terlajak sikit hari ni, tapi ingat tak apa mungkin kali pertama ni maafkan kalau ada apa-apa sebab kita juga ada sedikit Q&A di hujung acara insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Azhari untuk sesi yang kedua, dipersilakan. Terima kasih. Okay, terima kasih Abang Rahmat. Saya tarik nafas sekejap Okay, untuk bahagian kedua ni saya akan kongsikan satu my display. Okay, kita akan tengok dekat sini saya dah buat sedikit simple model menggunakan SketchUp. Ni just 2-dimensional model saja. Okay, model yang 2-dimensional. Kita bayangkan ni macam rumah. Okay, rumah kita lah. Okay, kita tengok dekat sini, dekat dia punya plan. Okay, saya nampak ada beberapa plan yang dikongsikan dekat dalam grup tukang yang lebih kurang macam ni lah anggaran dia. Okay, dia ada tanah sekeping. Okay, dia nak buat rumah dan dia akan letak ruang tamu. So kat sini adalah dia punya, can you see my mouse? Sekejap. Alamak, I think mouse tak nampak. Okay, okay, dekat bahagian 4.5 meter ni adalah dia punya ruang tamu. Kemudian atas sikit ni dekat bahagian 3x4 meter dekat sebelah atas ni adalah dia punya dapur dan ada exit dekat bahagian atas. Okay, dan tengah-tengah antara ruang tamu dengan ruang dapur tu hopefully dia punya ruang makan. Dan dia ada 3 bilik. Okay, 3x4, 3x4 dan 3x3 meter. So, kalau siapa yang muskil tentang ukuran ni, saya memang ajak pakai meter. Saya buat kerja pun memang pakai meter. Saya sangat-sangat jarang pakai kaki.
Jadi kalau ada kemusykilan, tolonglah convert sendiri. 3 kaki 1 meter lebih kurang. Okay. 3 kaki 1 meter lebih kurang. So kalau 3 meter ni lebih kurang 9-10 kaki lebih kurang. Okay. 10 kaki kali 10 kaki lebih kurang. Okay. Jadi kita tengok kat sini, walaupun plan ni nampak macam sesuai, sekali imbas kita tengok, okay, besarlah juga rumah ni. Tengok pintu tu, okay, kita dah boleh agak dah. Saiz tengok bilik mandi, ada satu bilik mandi, ada ruang koridor sikit. Tapi kalau kita start letak perabot, ini kita main-main dekat dalam SketchUp. Kita start letak perabot, okay, ruang tamu ni sebenarnya kecil. Okay, kita boleh nampak ruang tamu ni agak kecil sebenarnya. Kalau kita susun katalah TV dekat sebelah sini, dekat dinding yang besar ni, dan kita susun sofa yang besar, 4/5 ni adalah satu ruang yang sangat kecil. Lepas tu dekat sini pula ada pintu. Okey, kita ada pintu masuk, okey, yang mana dia menyebabkan pintu ni terhadang oleh sofa yang besar ni. Maka sekiranya anda design ruang seperti ini, kalau anda buat design ruang seperti ini, memang kena consider sofa yang lebih kecil lah. Okay. Ini memang tak ada choice, tak boleh lah nak dapat sofa-sofa yang besar. Okay. Saya biasanya tengok sofa dekat IKEA je. Saya tak ada tengok kat tempat lain dah. Allah, kenapa pula kau ni teratas? Okay. Okay. So dia akan duduk macam tu. So kita kena cari. Okay. Apa kata kalau kita masukkan ruang makan pula? Okay. Meja makan dekat ruang makan. So kita akan nampak sebenarnya dia agak sempit. So kalau itu adalah ruang makan, macam mana pula dengan dapur? Kita nak masukkan peti sejuk. Okay. Sekali kena masuk peti sejuk. So kat mana nak letak peti sejuk? Katalah peti sejuk duduk sebelah sini. Okay. Kemudian dapur dan sinki. So bila kita dah letak ni semua, okay, oops, sekejap okay, bila kita dah letak ni semua dekat dalam rumah kita, kita akan realise sebenarnya rumah ni agak sempit. Okay, ini adalah ukuran-ukuran yang saya ambil, kira agak generous lah juga sebenarnya. Maksudnya agak luas. Okay, agak besar. Jadi kita boleh nampak ruang-ruang ni sebenarnya amat sempit dan tidak cukup sesuai lah. Macam contohnya nak buka swing peti sejuk ni, ini pun dah belaga dengan kursi ni, kan? So maka kita kena cakap pada orang rumah, kita cakap pada wife dia, yang tak boleh lah buat pilih sofa yang besar-besar ni. Okay, kita derma lah satu ni pada tahfiz ke rumah anak yatim ke. Okay, kita pakai sini 2 je. Okay, 3 seater dengan 1 seater, barulah dapat ruang yang sesuai. Jadi kalau kita tengok ruang yang luas tu tanpa perabot, which something yang kita selalu buat sebenarnya, kita akan realise ada banyak benda yang tak cukup, banyak benda yang tak sesuai. Okay. Ini adalah satu idea yang mana kebanyakan developer bila dia cuba nak jual rumah, dia akan tunjukkan kita model rumah yang ada perabot dekat dalam tu. Dia sengaja masukkan perabot supaya kita boleh dapatkan perception yang betul. Muat tak ruang ni? Boleh tak kita masukkan perabot kita dekat dalam ni? Tapi ini saya bagi tahu satu tips ada developer yang nakal. Dia kecilkan scale dia. Okay? Apa yang berlaku ialah, so tuan-tuan boleh tengok ni, contohnya meja makan ya. Ini adalah meja makan berukuran 1.8 meter. Berapa kaki? 6 kaki, 7 kaki, 6 kaki. Okey. Ni 6 kaki. Okey, 6 kaki darab 3 kaki. So ini adalah yang kita boleh muatkan dekat dalam kita punya rumah. Tapi apa yang certain developer buat ialah dia kecilkan scale dia. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah nampak macam luas lah ruang ni. Macam banyak-banyak boleh masuk. Tapi bila kita ukur betul-betul, sebenarnya hanya
7 kaki, 700 mm, which is 2 kaki lebih, darab 1.3, which is about 4 kaki lebih, 5 kaki lebih. Okay, ini menyebabkan kita punya perception pada ruang tu nampak macam lagi luas. So, sekiranya anda baru nak membeli rumah dan tengok benda ni betul-betul, perhatikan skala dia. Tengok pintu. Cek pintu. Pintu biasanya antara 900 mm, 3 kaki. 3 kaki, ada yang 2 kaki setengah. Okay. Kita boleh tengok ukur pada pintu tu saja, kita boleh agak ruang dekat dalam bangunan tu. Okay. So careful dengan trik ni. Bukan semua orang buat. Okay. Ada segelintir. So kita kena tengok betul-betul. Saya sebagai arkitek, sebagai pensyarah, memang kalau nampak developer punya showroom, ini benda yang saya pergi tengok. Saya tengok dia punya perabot, betul ke ruang tu betul-betul luas. Okay. Kalau tak cukup luas, kita boleh nampaklah trik dia kat situ. Ada satu lagi yang dia suka buat ialah kalau dekat luar porch ni, dia buat letak model kereta. Ini pun satu lagi trik. Model kereta tu tak semestinya bertepatan dengan skala yang digunakan. Jadi, model tu mungkin lagi kecil daripada scale yang sebenar. Jadi kalau dia letak kat situ, nampak macam boleh letak 3 kereta. Tengoklah betul-betul. Okay. Kalau skala sebenar, mungkin 1 kereta setengah pun tak muat. Okay. Jadi jangan tertipu lah. Okay. Itu kita sembang pasal peletakan ruang utama dekat rumah ni. Ruang tamu, kemudian ruang makan dengan ruang dapur. Kita akan sembang pasal connectivity dia pula. Okay. Dekat sini, kita ada isu sikit. Kalau, can you see my mouse? Sekejap. Sorry saya punya mouse ni tak selari dengan apa yang dia display dekat on my screen. Okay, anyway. So, sekiranya anda tengok daripada pintu, this 1.5 door ni, dia masuk, kemudian dia terpaksa belok ke kiri. Okay. Oh, sekejap. Saya letak orang. Okay. Kita letak abang SketchUp ni. Okay. Masuk dan dia kena pergi ke kiri. Right? Dan ini sekarang adalah ruang koridor. Automatically. Anda tak boleh letak perabot apa-apa dekat sini. Nampak macam luas, tapi sebenarnya tak boleh letak perabot. Kenapa? Pasal ini adalah ruang laluan. Okay? Kalau kita letak rak ke apa-apa kat sini, akan mengganggu, tersadung, jatuh dan sebagainya. Dan sampai ke belakang. Okay? Kita tak akan letak kita punya dining room ni dekat sini. Pasal nanti abang ni kalau nak jalan, dia kena pusing sini dulu, dan pusing belakang sini, baru boleh pergi sana. So, melampau lah. Kenapa nak buat macam tu? Kan? Jadi, kalau kita tengok kat sini, ruang ni adalah ruang koridor. Ada satu bathroom, satu bilik kecil belakang dengan satu bilik kat tengah. Okay. Walaupun dekat sini, ramai orang dalam grup tukang selalu sembang pasal privacy, saya juga kena tekankan berkenaan practicality. Okay. Ada orang cakap, okay, kalau bilik ni macam ni, okay, pintu kat sini satu, pintu kat sini satu, pintu kat sini satu, pintu kat sini satu, macam you just letak langsir dekat sini. So boleh hidden lah. Kalau anak tak pakai tudung ke, dia boleh terus masuk bilik mandi dan mandi sementara ada tetamu kat luar tu. Dia tak nampak lah. Yes, it is private. Tapi bang, tolonglah consider macam mana orang yang nak bawa masuk almari tu nak pusing corner ni. Okay. Jangan lupa pasal nak bawa perabot keluar masuk. Okay. Kadang-kadang ada yang nak bawa basikal, pasal ada yang kaki basikal nak suka tidur dengan basikal kan. Nak bawa basikal masuk corner ni, ya Allah. Okay. Satu kerja pula. Jadi kena tengoklah elok-elok susun atur ruang tu. Walaupun dia private, kita kena consider adakah dia practical. Okay. Jangan main enjut je letak perabot-perabot dekat sini. Ada orang, dia akan increase dia punya privacy dengan cara mengubah pintu tu punya swing. Okay? Contoh kat sini, pintu tu swing ke arah yang berbeza. Nampak ni? Okay? Jadi, swing berbeza ni akan memberi a little bit of privacy. Contohnya, bila orang masuk kat sini, dia tak terus nampak apa yang orang tengah buat dekat dalam rumah ni, dalam bilik ni. Okay? So kalau anak-anak tengah main game kan, so bila bapak swing macam ni, cepat-cepat tutup. Okay, tutup game. Belajar pak, tengah Google apa research. Oh okay. So tak apa. Because bila dia swing macam ni,
Bapa dia tak boleh nampak apa dia tengah buat dekat balik pintu ni. Jadi kalau anda jenis orang yang mementingkan privacy dan sebagainya, ini adalah antara benda-benda yang kita boleh buat. So, kalau anda sangat particular dengan apa yang anak anda buat dekat dalam bilik, buatlah pintu macam ni supaya bila buka je, okay, kita boleh sneak peek tengok. Along buat apa tu? Main game ke? So nampaklah kantorlah Along kat situ tengah main game, bukannya belajar. Okey. Jadi ini adalah sedikit sebanyak pasal susun atur ruang. Sama juga macam pintu ni, bila kita nak katakan let's say this is ruang kira bilik tidur utama lah kan, dan ini adalah pintu dia, kita akan nampak kalau ada tetamu kat sini, dia boleh nampak terus masuk ke dalam kita punya bilik tidur utama. Dan kita kena consider apakah yang kita boleh buat untuk memastikan dia tidak terlalu public. Okay. Dia ada isu public, okay, public area, dan juga very private area, which is tempat kita nak tidur, tempat nak beradu, okay, dan juga tempat mandi. So ini adalah benda-benda ruang, sebenarnya ruang-ruang rumah teres dekat Malaysia yang kita consider sebagai ini sebenarnya very public area dan ini very private area. Cara certain orang dulu, macam ayah saya dekat kampung, dia tak bawa tetamu masuk ke ruang tamu. Apa yang dia buat ialah dia akan pindahkan sofa ni kat luar. Luar ni jadi ruang tamu. Sembang kat luar, minum kopi ke apa-apa ke nak sembang kan. Dia sembang kat luar. Kereta tak apa, kereta biar park kat tepi jalan kat luar. Okey. Pasal dia prefer untuk semua orang lepak dekat luar. Dalam ni anak-anak nak baca, nak belajar, nak study, okay, nak mengaji dan sebagainya akan duduk kat dalam. So dia tak akan kacau siapa-siapa yang dekat dalam ni. Wife kat belakang, okay, mak saya dia buatkan kopi dan sebagainya, dia tak mengganggu. Because ruang keluarga ni dengan ruang tetamu telah dibezakan. Itu pasal kebanyakan orang dekat Malaysia sekarang suka extendkan porch depan ni, dia punya ceiling, balcony. Okay. Dia suka tambah balcony depan ni supaya kereta boleh park kat tepi dan luar ni boleh letak sofa, jadi tempat anak-anak main. So taklah terlalu terkongkong. Okay. Ada juga orang yang suka extendkan terus wall ni ke depan. Okay. Dia akan extendkan wall ke depan. So itu pun lain cerita. Ini adalah cerita pasal privacy dan ruang tamu. Kalau kita tengok 3x4 meter nampak macam bilik yang sesuai. Tapi sebenarnya, bang, kalau kita bawa masuk perabot-perabot ni, okay, dengan almari, gerobok ni, okay, kita cuba susun. Cuba susun dekat dalam ni ikut ukuran yang kita ada. Okay. Kat mana yang kita boleh letak sebenarnya? Dan kita akan realize sebenarnya 4x3 ni banyak benda tak muat ni. Okay. Nampak? Nak lalu kat tepi ni pun tak muat. Okay. Nak lalu tepi ni pun tak muat. Janganlah bagi tahu pada isteri tu yang janganlah beli meja solek yang besar-besar tu, beli kecil-kecil sudah. Okay. Pasal kita tak muat. Ini macam mana nak muat? Dia akan cakap, alah bang, sorok lah masuk dalam, apalah susah sangat, lalulah sini. Kan, tahanlah nafas tu sikit dan lalu kat sini kan. Tapi yalah, itu semua kita boleh buat, tapi by design dia amatlah tak sesuai. So cara yang paling mudah ialah gerakkan, anjakkan ni sikit. Okay. Tapi ada orang pula cakap, takkanlah buka-buka pintu terus nampak katil kan. Yalah, biasa suami isteri kan, adalah banyak perkara-perkara yang aneh berlaku dekat dalam bilik tidur yang kita tak nak kongsi dengan orang lain. Okay. Ini kan pula dekat luar ni ada tingkap. Okay. Anak-anak main kat sini dah boleh menjenguk. Mak buat apa tu? Sudah. Satu cerita pula. Okay. Jadi kita kena consider ni dalam kita punya design. Ada keperluan untuk privacy. Ada keperluan yang praktikal yang kita perlu fikirkan. Sama juga macam ruang-ruang yang lain ni. Ruang 3x3 ni untuk anak bujang. Yeah. Pun sama juga. Okay. Kita kena consider anak berapa orang? 2 orang ke seorang? So kalau seorang memang okey 3x3, tapi kalau 2 orang saya sarankan double decker. Okey. Double decker lah satu ruang yang lebih sesuai. Tapi bila anda ada anak yang ramai, mungkin ruang kerja private dekat dalam bilik tak mencukupi. Okey.
kita kena consider ruang untuk mereka belajar di kawasan yang lebih public. Contohnya dekat ruang tamu ataupun dekat ruang makan. So itu yang kita nak buat. Jadi dekat sini saya ada buat beberapa lakaran lain. Dah panjang pula sembang ni. Okey. Beberapa lakaran lain kita ada besarkan sedikit saiz 4x5, 3x3, 2x2 dan sebagainya. Kita ada 2 bilik mandi sekarang ni. Okey. Ada satu ruang, sekejap. Mana pakcik tadi? Mes ni. Okey. Ada sedikit lekuk, okey, depression yang memberikan sedikit privacy pada pintu masuk dan dia boleh masuk ke bilik hadapan, dan ini adalah bilik mandi yang hanya untuk bilik hadapan saja, dan siapa yang dekat bilik tengah ni dia kena pergi toilet dekat belakang. Okey. Dan kemudian ini adalah bilik belakang yang ada privacy. So kalau anak perempuan duduk bilik belakang lah, pasal kita boleh pasang langsir kat sini. Okey, kita boleh pasang langsir kat situ bagi privacy. Dan ini adalah dapur dan ruang makan. Kalau ada ruang yang besar lagi macam ni, kita expand sikit, make sure bilik tidur tamu tu besar sikit. Ini ruang tamu, ruang makan, dapur dan sebagainya. Dan kita tak perlu fikir sangat pasal ruang-ruang yang bahagian yang depressed ni, pasal kita boleh buat extension, contohnya untuk kita punya tempat lepak, okey, tempat minum kopi dekat sana, depan ada porch, okey, tempat letak kereta dan sebagainya. Satu aspek yang saya tak berapa gemar dekat Malaysia, rumah teres kat Malaysia ni ialah kita terlalu fokus untuk letak kereta betul-betul dekat depan ruang tamu. Okey. Yang ni adalah satu aspek yang saya tak berapa gemar dekat Malaysia ni, kerana dah duduk lepak-lepak kat sini, apa yang kita boleh nampak dekat ruang tamu? Kereta. Okey. Kenapa tengok kereta? Kenapa tak tengok view? Kenapa tak tengok rumah, view yang ada kat depan, taman, garden, atau rumah jiran depan, okey, atau apa-apa view yang menarik lah. Cuma masalahnya sekarang, rumah teres kita hanya park kereta dekat depan, dekat porch ni. Ini menyebabkan ramai orang terikut-ikut. Bila you ada tanah besar, kan, tanah besar, porch pun nak letak dekat depan ruang tamu. Kenapa? Rumah teres terperangkap, dia memang tak boleh letak tempat lain, mesti letak dekat depan tu, dekat porch. And then porch sambung terus ke ruang tamu. Tapi kalau awak ada tanah besar, tak payah buat porch betul-betul dekat depan ruang tamu. Okay, buatlah kat tepi supaya depan ni boleh nampak view. Okay, nampak view, boleh tengok jiran, boleh sembang-sembang, okay. Ada taman, at least bila bangun pagi tu tak adalah nampak, oh kereta. Yelah, tahulah kereta awak besar kan, Myvi. So, tak naklah tengok Myvi tiap-tiap hari. Naklah tengok view, tengok something green, better for your eyes, for your health. Benda-benda macam tu. So, ini adalah antara benda-benda, aspek-aspek yang kita perlu consider dekat dalam design rumah kita sendiri. So, hopefully, apa yang saya ceritakan ni dapat membantu anda semua memahami sedikit sebanyak proses yang dilalui oleh seorang arkitek dalam mereka bentuk rumah anda. Dan sekiranya anda nak buat rumah sendiri pun boleh. Sekarang anda dah start faham ada isu pasal privacy, ada isu pasal practicality dan sebagainya dekat dalam ruang. Okay, so sekarang ni saya rasa saya berhenti setakat ni dahulu. Saya pass kepada Abang Rahmat supaya kita boleh go to kita punya Q&A session. Okay, Abang Rahmat, silakan. Terima kasih sekali lagi Tuan Azhari atas satu perkongsian yang amat bernas. Perkongsian tu dia ada elemen kepakaran sikit. Dia pakai bukan app ya. Ada tanya soalan tadi, app apa pakai app? Sebab kita sekarang semua zaman mobile. Semua orang tengok apa benda kita guna tu semua guna app. Tapi bukan app, ni satu software ya. Kita biasanya kena guna laptop lah atau komputer PC untuk sebab dia besar penggunaan dia. Dari situ perkongsian yang amat bernas ya, kita dah dapat lihat minda ataupun perkara-perkara yang perlu diambil kira, bukan setakat rumah tu untuk tengok cantik je. I think terdapat banyak, itu yang ilmu tu kena belajar sampai 5-6 tahun ya, begitu kan Azhari. Ya, bukan sesuatu yang kita boleh explain sekejap, tetapi saya percaya penerangan tadi tu amat bernas, amat mudah, simple untuk kita, ialah selain daripada anthropometric tadi lah yang dinosaur apa kita tak kurang kenal tadi. Jadi itu sesuatu yang kita boleh jadikan sandaran dan juga mungkin
Kalau kita mungkin tak boleh nak buat sendiri, kita cari pakar yang ada di sekeliling kita. Macam disebut, kita nak DIY tapi DIY kita tu ada limitation lah. Apa benda yang kita boleh buat sendiri dan apa yang sebenarnya lebih elok lagi kita bayar orang lain untuk buat. Ataupun untuk suruh perkira, cari tukang kira, cari ukur bahan. Itu penting sangat tu. Dan mungkin biasakan diri dengan mengira ni untuk mengukur. Tadi I think Tuan Azhari ukur ukur furniture semua ruang-ruang tu. Saya ingat itu sesuatu yang perlu kita peka agar tak ada minta maaf, saya punya kamera ni ada keliruan sikit ya. InsyaAllah dah boleh dengar, dah boleh nampak. Jadi di situ kita ingin ambil peluang seterusnya untuk mencari sesiapa yang ada pertanyaan. Kita pantau je di FB Live kita daripada page Tukang Apa Hari Ini dan juga grup Tukang Apa Hari Ini. Mungkin inilah masanya sekiranya ada apa soalan yang tertentu. Antara soalan yang saya ingin katakan sekali ni ialah power banglong nanti free pass plan for free. Itu bukan soalan ya. Jadi okey, yang kedua ni nak tahu kalau rumah bina pakai IBS tu elok atau guna batu merah. Yang mana elok, IBS ke batu merah? Mungkin ada pendapat di situ Tuan Azhari, boleh tanya. Ini daripada Cyril Kosmas Panjango. Dari mana saya tak pasti. Tapi terima kasih Cik Cyril lah kot ya, Tuan Cyril. Okay. Silakan Tuan. Basically IBS ni kita kena tengok dia daripada keseluruhan konteks binaan tu. Ada orang hanya nampak IBS tu pada dinding ni saja. Oh, dia pakai dinding IBS. Tapi IBS tu dia the entire construction. Maknanya dia tak boleh pakai dinding IBS tapi yang lain-lain konvensional. Dia macam bukan tak boleh, dia tak berbaloi. Jadi dekat sini pada pendapat saya at the end of the day outcome dia similar tapi cost pembinaan dan juga speed pembinaan IBS adalah lebih pantas. Ini ikut pemahaman saya. Cuma ramai orang komplain dinding IBS susah nak drill. Yang ni sebenarnya sepanjang saya belajar mengajar, saya tak pernah timbul question ni macam tapi dinding IBS susah nak drill. Allah, saya pun tak pasti pasal tak pernah experience. Tapi by assumption because dia more solid, memang dia susah nak drill lah. Tapi pada saya, kalau cost tu lebih rendah, boleh dibina lebih pantas. Dan kalau setakat tak boleh drill tu, it's a compromise lah. Maknanya tolak ansur dia lah, maknanya pros and cons ni kan. Tapi pada saya, tak ada masalah sebenarnya dengan IBS. Saya prefer IBS. Okay, cuma IBS dia ada satu lagi limitation. Sort of limitation dia ialah dia prefabricated. Maknanya dia ada very specific size dan sistem dalam modular. Kalau kita ada nak buat dinding yang melengkung, meleding dan sebagainya, tak ada. Itu tak ada IBS. Itu kena buat manually by hand. Kalau nak buat arch ke dan sebagainya, yang tu ada banyak benda yang kita betul buat by hand. So itu opinion saya. Okay. Terima kasih Tuan Azhari. I think betul lah tu. IBS ni melebih konsep keseluruhan. Kerana ia keseluruhan, maksudnya dia memberi bukan sahaja binding lah, ia berkaitan dengan kaedah nak pasang bumbung, kaedah guna rafter, kaedah nak even sistem pendawaian dan juga sistem piping sekali. Yang itu yang sebut. Nanti mungkin nak tambah sikit bab yang drill tu saya selalu dengar. Waktu ketika dulu IBS kita zaman dululah, mungkin sekarang ni material dah berbeza. Ada yang guna dalam tu polystyrene pun, ada guna dalam tu recycled materials, ada macam sandwich panel ya. Tapi dulu-dulu ada yang guna sebenarnya dinding tu dibina di atas lantai di alam acuan, dah ada BRC kat situ, reinforcement, steel reinforcement, tuangkan konkrit, dia jadi dinding termasuk dengan tingkap, baru dia naik. Jadi dinding tu memang dia seperti lantai yang dah ada reinforcement, ada rebar dalam tu, memang susah nak drill lah sebab boleh tembak, kena besi lah pula dan sebagainya. Okey, kita juga ada, mungkin kita ada sesi lagi 5 minit untuk ni ya. Kita tahu soalan seterusnya dari Johari Muhammad Noor. Johari Muhammad Noor dia kata, apa tuan recommend untuk living hall yang panjang, rumah berkonsepkan less is more? Wah, ni Miss Van der Rohe ni. Less is more. Apa cerita tu? Yang ni sebenarnya dia macam apa orang kata
fashion designer lah. Ada orang dia, kita nak cakap dia okey je pakai baju yang dah siap tailored. Maknanya kita beli Ya, dekat Jekyll, kita beli dekat ya, tempat-tempat yang apa ni kan. Dan ada orang yang dia perlu diukur directly pada badan dia sendiri. Jadi untuk persoalan macam tu dia very specific kepada site tu, pada ya, user dan sebagainya. ya, Pada ya, saya sangat mementing pasal climate. Jadi kalau ya, panjang ke pendek apa living room atau living hall tu sangat ya, bergantung kepada dia menghadap matahari ke tak. ya. Kalau menghadap matahari, saya biasanya tak akan buat dia maknanya bahagian yang panjang melentang menghadap matahari. Saya akan make sure Okey. dia Ya, tirus. Okay? ya, Dan elakkan daripada matahari. Matahari is really dekat Malaysia ni sangat orang kata melimpah ruah lah kita punya ya, matahari. ya, Jadi sampaikan bilik tu daripada sejuk boleh jadi panas, betul-betul panas. ya, Sampai ya, orang ya. tanya bila masuk dalam bilik tu, kau tak pernah solat ke? Bilik ni panas betul. Kan? Oh, so so soalan soalan pedas macam tu kan. Jadi saya pedas macam tu. alamak macam mana nak jawab ni. Macam tu lah. Allahu Jadi Akbar. yang tu soalan tu very specific kepada orang kata Okey. preference owner tu. Ya, Saya betul. akan react kepada climate. Itu saya punya style. Saya amat setuju tu Tuan Azhari. Kalau saya pun saya kata yang penting di situ pencahayaan semula jadi, itu potensi. Kedua, pengudaraan semula jadi. Pengudaraan ni amat penting. Dalam rumah kita banyak rumah yang dipanggil kepam atau tepu udara dalam tu, itu satu elemen-elemen yang kita perlu, mungkin kita ada sesi lain berkaitan dengan bagaimana kita nak reka bentuk ruang yang mana ia menjurus kepada pengudaraan semula jadi yang lebih baik supaya kita sihat, terutama zaman Covid ni ya. Zaman Covid ni kita kalau boleh elakkan duduk dalam bilik rapat-rapat ramai orang. Jadi kalau kita ada rumah yang memang sentiasa terbuka kepada pengudaraan semula jadi, nanti orang tanya pula ada nyamuk lah banyak, tapi kita kena ada kaedah lah supaya nyamuk tu tak masuk ataupun tak ada nyamuk kalau boleh. Sebab masalah nyamuk ni sebenarnya masalah orang bukannya masalah nyamuk tu sendiri. So itu tu. Mungkin kita ada soalan terakhir, kita cuba di sini. Tadi Abra dah tanya, kita bagi orang lain pula Tadi Encik Cyril dari Sabah, terima kasih Encik Cyril. Di mana boleh dapatkan rujukan asas sebagai pengguna yang akan melanggan perkhidmatan pembinaan rumah? Contoh standard ukuran tapak dan sebagainya. Okey. Ini saya tak Pemanah. pasti abang. Ada ke? Okey. Kalau tak ada kita akan buat. Kita akan buat. Tak lama lagi adalah tu. Saya jawapan soalan tu, kita akan ada perkhidmatan ni dalam masa terdekat. Mungkin rakan-rakan dalam grup ni boleh sama-sama kerjasama. Apa yang tak ada itu, itulah yang kita akan buat. Daripada sinilah mungkin itu sebenarnya dia gaikan asas ni dalam bidang tertentu memang ada dipanggil standard billing standard ataupun PIY PIY pembinaan. Yang tadi Tuan Zari dah kongsi itu sebenarnya dah cukup baik dah dari segi kos tadi. Sebab kos tadi tu kalau kita dapat kos yang munasabah, insya-Allah boleh siap lah. Tapi kalau kontraktor tu dia bid 50% daripada harga yang lain, risaulah, ramai orang dah kena. Dia ingat dia boleh buat murah, murah ni. Tapi halfway tak siap, bayar dah habis. Kalau hampir habis, I think kes ni ada beberapa kali keluar dalam grup. Dah bayar dah 90%, rumah baru 50%. Itu siapa yang nak menilai tu? Itulah perlunya ada tadi tukang ukur, tukang kira lepas tu kita kena ada juga tukang jagalah, mandor kita atau supervisor. Dan saya ingin tekankan lebih lagi, itulah pentingnya sesi pertama ini. Apa itu semua tu? Yang penting kita kena sesuatu yang reka bentuk tu heavy tak apa, lambat kita nak design sampai dia betul-betul, barulah waktu nak banner tu mungkin kuranglah isu dia. Bukannya dapat 50,000 terus nak buat, dapat JKWSP iSinar ni terus nak buat. Itu kena betul-betul kita duduk dengan, kalau boleh yang pakar dalam bidang, mungkin ada kontraktor yang berpengalaman, mungkin ada di kalangan kita sendiri, mungkin dalam kumpulan ni pun ada ramai yang boleh bantu. Dan di situ kita membentangkan supaya ada lebih ramai bantu. Saya ingat itu saja, macam dah tak ada soalan lain. Ada sikit ni soalan ni, sorry sikit je. Kalau bilik 3x3 atau 4x3 untuk anak tu, okey tak kalau bubuh loteng? Kita tak cerita pasal loteng ni. Tadi bangunan satu tingkat kan. Loteng tu satu kalau lagi bidang lain lah. Loteng tu sebenarnya dia dah masuk dekat 3-dimensional. Kita looking Yeah. at dia punya the z-axis tu kan. Kalau nak buat loteng, dia isu dia pengudaraan dengan lighting. Itu dia. Maknanya ada orang dia bilik tengah 3x3, 3x4 macam tu. Dia ada orang kata lighting daripada ceiling yang tinggi.
kan, biasa rumah teres ni macam tu kan. Ya. Tapi bila dia tengok ceiling tinggi tu, jomlah kita buat loteng. Tapi bila dia buat loteng, dia akan cut off lighting dengan pengudaraan untuk bilik yang bawah loteng tu. So itu biasanya adalah isu Ya. yang akan timbul lah. Ya. Kalau nak buat ada bukaan, maknanya taklah totally private. Maknanya atas tu mesti boleh menjenguk orang bawah. Akak buat apa tu? Pakai baju ke? Kan? Nanti dia jadi isu about privacy pula. Jadi kat sini kita tengoklah tiap-tiap design tu dia ada keperluan yang berbeza. Saya sebenarnya kalau loteng, buatlah yang terbuka. Maknanya setakat nak buat loteng untuk jadikan store, itu saya tak ada masalah. Maknanya dia tak perlu totally enclose. Tapi kalau nak buat bilik, nanti kita akan sacrifice bilik yang kat bawah tu. So yang tu yang kita punya concern. Mungkin kita boleh tackle bab tu pasal lain lah. Saya ingat ni orang Negeri Sembilan, rumah Negeri Sembilan dia ada banyak loteng. Biasa memang ada loteng untuk anak-anak dara duduk atas tu. Biasanya lah. Traditionally betul. Yes. Betul kan? So tahu. Baik, I think kita sudah pun di penghujung waktu di studio sekarang 3.10, 3.11. Kita sudah pun di penghujung acara. Terima kasih kepada semua peserta, kepada semua ahli kumpulan yang bersama-sama kita hari ini. Kita bersiaran live di FB Facebook group Tukang Apa Hari Ini melalui Facebook page Tukang Apa Hari Ini. Kepada yang belum jumpa page tu, cuba cari, like it Tukang Apa Hari Ini, akronim dia TAHI, tapi I tu dia kecil beza je kat situ lah. I tu stands untuk apa, interdirected ke I apa pula, I this, I that ni hi, hi, yes, begitu. Maka itulah nama grup kita. Mungkin ada yang argue macam-macam apa nama grup ni. Kita akan boleh ada satu sesi khas untuk tu juga nanti masuk. Dan sebelum kita akhir ni, mungkin kalau yang lihat kita punya poster tu mungkin akan ada yang bertanya apa dia logo-logo ada bawah tu. Saya ingin terangkan sedikit. Terima kasih. Dengan pandemik COVID-19 ni, kita ni macam diturbo boostkan untuk masuk ke alam digital, alam maya dalam pemasaran perkhidmatan. Memang ada di situ. Jadi kalau kita boleh lihat, baru masuk lagi Tuan Azaria, terima kasih. Dari situ kita boleh lihat sekarang ni perniagaan bermacam jenis semua perlu masuk bidang digital secara langsung atau tidak langsung. Orang pun dah biasa beli 11-11, 12-12, Shopee, Lazada semua sale. Semua orang macam-macam beli apa-apalah apa-apa yang mampu. Dan di sini adalah kerjasama Tukang Apa Hari Ini, kumpulan Tukang Apa Hari Ini dengan Beripay, satu platform syarikat fintech yang patuh syariah milik 100% Bumi Putra yang sentiasa bersedia membantu vendor, kontraktor, apa-apa juga perniagaan di kalangan tukang di luar sana untuk meningkatkan pasaran secara digital ke seluruh negara atau dunia lah, melalui mobile app atau mobile web, website, portal dan sebagainya. Kita juga tidak melupakan terima kasih kepada Yayasan Tafiz Anisa, mungkin nampak logo kat bawah tu. Mereka sebenarnya yang sponsor platform StreamYard ni, studio kita ni di bawah mereka, yang dikendalikan oleh Imarah Masjid Akademi Malaysia. Hatta Haziq ada di belakang sana tu yang, dan juga admin Tukang Apa Hari Ini Tuan Afiq yang bersama-sama membantu mengendalikan sesi ini dengan penuh wibawa. Kita amat bersyukur. Sesi ini terlewat sedikit 15 minit, tapi insya-Allah kita cuba yang terbaik masa depan. Kita buat mengikut masa. Kita jaga jaga SOP, jangan lupa. Dan yang terakhir kita terima kasih kepada Tuan Azhari Mat Yasir, Pensyarah Jabatan Seni Bina UTM yang begitu murah hati, berkongsi ilmu yang kau tidak kena kursus 6 tahun tu. Jadi beliau dapat ringkaskan dalam masa yang singkat. InsyaAllah kita akan setiap minggu, insyaAllah itu janji kita, setiap minggu kita akan bersiaran. Kalau ada demand lagi, tu boleh buat sampai 2 minggu sekali kalau ada masa. Jadi contoh, kalau kita boleh buat yang terbaik untuk komuniti online kita di sini, komuniti yang amat bagus. Saya sangat suka dalam grup Tukang Apa Hari Ini, semua orang ikhlas berkongsi. Adalah jenaka sana sini kan, tapi itu ialah kan jenaka. Cuma saya perlu ingatkan, jenaka ni dia kalau ikut ada satu hadis tu, berjenaka ni macam garam lah. Kalau garam tu terlebih makanan, dia dah tak rasa best. Itu saja. Dari situ yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan tu daripada kekurangan kami sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan dengan sesi seterusnya. Tuan Azhari akan
akan uruskan bagaimana sesi yang terusnya akan terlaksana. Kita juga mohon maklum balas daripada ahli-ahli kumpulan dan juga orang awam di luar sana yang belum masuk lagi grup ni, silakan masuk grup ya, Facebook group Tukang Apa Hari Ini, ataupun like page kita, page Tukang Apa Hari Ini. Kita cuba jumpa lagi di minggu depan. Itulah saja dari kami, grup Tukang Apa Hari Ini ya. Ingat Tukang Apa Hari Ini, TAHI. Now everyone can DIY. Itu kot saya baru fikir ni. Now everyone can DIY dah. Can fly dah tak boleh dah. Dah banyak tak boleh fly, tapi kita boleh DIY. Apa juga tukang apa-apalah ya, kita boleh buat sendiri dengan panduan yang betul, dengan kaedah yang betul. Kalau tak tahu, kita tanya kawan-kawan dalam grup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali lagi Tuan Izari dan tim di luar sana. Semoga jumpa lagi di masa lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih semua.